Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM tahun 2021 dari negeri Melaka. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan nombor 11A. Lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10. Untuk menjawab soalan ini kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10. Kemudian kita akan masukkan nilai X kita yang pertama iaitu negatif 1. Kita akan tekan calculate. Kita tekan negatif 1. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 14. Seterusnya nilai X yang kedua adalah 3. Kita akan tekan calculate. Tekan 3. Tekan sama dengan dan tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat jawapannya adalah 26. Seterusnya soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10 untuk X di antara negatif 3 sehingga 3.9. Pertama sekali kita melukis paksi X dan paksi Y berdasarkan maklumat yang telah pun diberi. Untuk paksi X kita akan guna 2 cm kepada 1 unit dan untuk paksi Y kita akan guna 2 cm kepada 10 unit. Dan pastikan kita rancang paksi X dan paksi Y kita, nilai maksimum dan nilai minimum bagi kedua-dua paksi ini. Seterusnya kita akan plotkan ke-88 titik kita. Titik yang pertama adalah negatif 3, negatif 46. Titik kedua, negatif 2, negatif 24. Titik ketiga, negatif 1, negatif 14. Titik keempat, sifar negatif 10. Titik kelima, 1, negatif 6. Titik keenam, 2, 4. Titik ketujuh, 3, 26. Dan titik kita yang terakhir, 3.961. Dan seterusnya, kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis yang lengkung dan licin dan mengenai ke semua titik-titik ini. Dan jadilah graf kita seperti ini. Seterusnya untuk soalan C, daripada graf di 11B, cari nilai Y apabila X sama dengan 3.2. Di sini kita akan gariskan X sama dengan 3.2. Kemudian kita akan dapatkan nilai Y kita dan kita dapat lihat di sini nilai Y kita adalah 32. Seterusnya untuk C2 Roman, nilai X apabila Y sama dengan negatif 20. Kita akan buat garis Y sama dengan negatif 20 di sini. Kemudian kita dapatkan nilai X dan kita dapati nilai X kita adalah negatif 1.7. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan nilai Y bagi kedua-dua nilai X, kita dapat satu markah masing-masing. Kemudian untuk soalan B, kita melukis graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y yang seragam, kita dapat satu markah. Kemudian kita plot ke semua 88 titik dengan plot yang betul, kita dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan ke semua titik-titik itu dengan garis lengkung yang licin, kita dapat satu lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, kita nyatakan nilai Y, kita dapat satu markah. Dan kita nyatakan nilai X, kita dapat satu lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang kedua, iaitu soalan bernombor 12. Encik Haris adalah seorang eksekutif di syarikat Tuah. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah RM103,500. Pelepasan cukai yang dituntut adalah RM21,620.
Dia juga memberi derma sebanyak RM300 kepada rumah anak yatim. A1 Roman, hitung pendapatan bercukai Encik Haris. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan ditolakkan dengan pelepasan cukai dan juga derma. Jadi di sini kita akan ambil pendapatan tahunannya RM103,500 ditolakkan dengan pelepasan cukai iaitu RM21,620 dan ditolakkan dengan derma RM300. Kita akan dapat RM81,500. Seterusnya soalan A2 Roman. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM480 untuk potongan cukai bulanan PCB. Dia juga telah membayar zakat berjumlah RM750 pada tahun tersebut. Menggunakan jadual 2, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Haris. Pertama sekali kita kena lihat jumlah pendapatan bercukai Encik Haris. Jumlah pendapatan bercukai Encik Haris yang kita kira pada bahagian 1 Roman tadi adalah RM81,580. Jadi pada bahagian jadual 2, kita akan ambil pada baris yang kedua. Itu pendapatan di antara RM70,001 sehingga RM100,000. Kita lihat untuk RM70,000 yang pertama, Encik Haris perlu membayar RM4,600. Dan baki seterusnya, kadarnya adalah sebanyak 21%. Di pada ruangan jawapan, kita akan tulis untuk RM70,000 yang pertama, Encik Haris perlu bayar RM4,600. Ini kita ambil dalam jadual yang telah pun diberi. Kemudian bakinya, kita akan ambil RM81,500 tolak dengan RM70,000. Dan kita akan darabkan dengan kadarnya adalah 21%. Dan kita akan dapat RM RM2,431,80. Kemudian Encik Haris juga membayar zakat. Dan zakat ini dikategorikan sebagai rebat untuk cukai. Rebatnya adalah RM750. Jadi jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Haris, kita akan ambil RM70,000 yang pertama iaitu RM4,600 tambahkan dengan bakinya, kita dapat RM2,431,80. Kemudian kita akan tolak dengan rebat cukai iaitu zakat RM750. Dan kita akan dapat jumlah keseluruhannya adalah RM6,281,80. Lalu seterusnya terlihat soalan 3 Roman. Adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai setelah potongan bulanan PCB? Tunjukkan pengiraan bagi menjelaskan jawapan anda. Baiklah, PCB ini merupakan potongan cukai bulanan yang dipotong tiap-tiap bulan sebanyak RM480. Jadi untuk mendapatkan jumlah PCB untuk tahun tersebut, kita akan ambil 480 didarabkan dengan 12 bulan. Dan kita akan dapat 5760. Ini bermaksud Encik Haris membayar cukai pendapatan sebanyak RM5,760. Dan kalau kita lihat, cukai pendapatan sebenarnya adalah RM6,281,80. Ini bermaksud PCB yang dipotong untuk tiap-tiap bulan itu tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan cukainya. Jadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa ya, Encik Haris perlu membayar tambahan cukai pendapatannya, iaitu sebanyak RM521,80. Kita ambil jumlah cukai sebenar tolak dengan PCB, jadi Encik Haris masih ada tunggakan sebanyak RM521,80. Seterusnya kita lihat soalan B. Encik Haris memiliki sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1900cc. Berdasarkan jadual 3, hitung cukai jalan bagi keretanya. Kita lihat pada jadual, kita akan ambil pada baris yang ketiga. Itu cc di antara 1801 sehingga 2000 cc. Untuk kadar asasnya adalah RM280 untuk 1800 cc yang pertama. Dan cc yang selebihnya kadarnya adalah 50 sen.
Jadi yang pertama, 1800 cc yang pertama, Encik Haris perlu membayar RM280. Kemudian untuk baki, kita ambil 1900 tolak 1800 didarabkan dengan kadarnya adalah sebanyak 50 sen untuk setiap cc. Kita akan dapat RM50. Maka jumlah keseluruhan cukai jalan, kita ambil 280 tambah dengan 50. Kita akan dapat RM330. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A1 Roman. Langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan A2 Roman, kita menyatakan cukai untuk RM70,000 pertama 1 markah. Seterusnya kita tambah cukai RM70,000 pertama beserta baki dan kita tolak dengan rebat, kita dapat 1 lagi markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan A3 Roman, kita mengira jumlah cukai berdasarkan PCB 1 markah. Kemudian kita menyatakan ya 1 markah. Kemudian kita menyatakan alasannya 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita mendapatkan cukai untuk 1800 cc pertama 1 markah. Kemudian kita tambah cukai pertama dan cukai baki 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ketiga, iaitu soalan nombor 13. Darjah 8 menunjukkan 3 sisi 4 A, B, C dan 3 titik P, Q, R pada satu satah kartes. Soalan A, nyatakan satu ciri yang menunjukkan sisi 4A dan B adalah kongruent. Kata kunci di sini adalah kongruent. Kongruent ini maksudnya dia mempunyai saiz dan juga bentuk yang sama. Jadi kita boleh nyatakan sama ada saiz ataupun sama ada bentuk. Jadi di sini jawapannya adalah saiz sama. Ataupun kita juga boleh nyatakan bentuk adalah sama. Soalan B, titik P ialah imej bagi titik Q di bawah satu penjelmaan. Nyatakan koordinat imej bagi titik R di bawah penjelmaan yang sama. Kita lihat di sini, P adalah imej dan Q adalah objek. Kalau kita lihat, transformasi yang berlaku di sini adalah suatu pantulan. Jadi kita kena dapatkan garis pantulan yang berada di tengah-tengah antara titik P dan juga titik Q. Dan garisnya berada di sini. Dan seterusnya kita akan lakukan transformasi yang sama untuk R. Dan imej R akan terbentuk dan kita akan kira 1, 2, 3 dan 4 dan imej yang terbentuk juga 4. 1, 2, 3, 4 yang berada di sini. Dan ini adalah imej bagi R, koordinatnya adalah 4, 6. Seterusnya soalan C. Sisi 4C ialah imej bagi sisi 4A di bawah gabungan penjelmaan NM. Uraikan selengkapnya penjelmaan M dan juga penjelmaan N. Dan kalau kita lihat pada rajah kita, C adalah imej dan A adalah objek. Dan di sini, imej terbentuk terhasil daripada gabungan transformasi. Kalau kita lihat daripada objek A, objek yang kecil, ke imej C adalah lebih besar daripada objek. Ini bermaksud salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum pembesaran, dia ada satu lagi transformasi dan kalau kita lihat di sini, B ini merupakan clue-nya. Bagaimana A untuk pergi ke B? Dan kalau kita dapat lihat, transformasi di sini merupakan satu pantulan. Dan pantulannya berlaku pada garis lurus Y sama dengan 6 di sini. Dapat lihat. Sini 2 unit, sini pun 2 unit. Maka M adalah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Seterusnya, daripada B untuk pergi ke C, dia berlaku pembesaran. Dan kalau kita lihat di sini, objek dan imej adalah terbalik. Tapaknya berada di bawah, kemudian imej, untuk imej, tapaknya berada di atas. Jadi,
nilai K-nya ataupun faktor skalanya mesti negatif disebabkan imejnya terbalik. Dan untuk mendapatkan pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu objek dan bucu imej yang sepadan. Contoh, kita ambil satu bucu di sini, dia sepadan dengan imej di sini. Kita sambung. Dan kita ambil satu lagi bucu ini sepadan dengan bucu ni. Dan kita sambung lagi. Dan kita akan nampak satu titik temu di antara dua garis ini, iaitu berada di sini pada koordinat 5, 3. Ini bermaksud koordinat ini merupakan pusat pembesarannya. Kemudian faktor skala pula, kita akan ambil imej per dengan objek. Contoh, kita ambil panjang sisi imej ini 4 dan sepadan dengan panjang objek ini, iaitu 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi faktor skalanya adalah 2, tapi disebabkan imejnya terbalik, kita akan tulisnya sebagai negatif 2. Jadi jawapan kita untuk N adalah pembesaran K sama dengan negatif 2 pada pusat 5, 3. Baiklah, seterusnya untuk soalan D, diberi bahawa luas sisi 4C ialah 96 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi sisi 4B. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan rumus, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Dan diberi di sini 96 ini merupakan luas imej. Jadi kita akan ambil 96 sama dengan K kuasa 2, iaitu negatif 2 kuasa 2, darab dengan luas objek. Luas objek ini kita letakkan sebagai X. Jadi 96 sama dengan 4X. Maka X sama dengan 24. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan sifat-sifat bagi kongruent dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mendapatkan koordinat untuk imej TTR terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan C, 1 Roman, kita nyatakan pantulan 1 markah. Kemudian kita nyatakan pada garis Y sama dengan 6, 1 markah. Untuk soalan C, 2 Roman, kita nyatakan pembesaran 1 markah. Kita nyatakan faktor skalanya 1 markah. Dan kita nyatakan pusatnya 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan D, kita menggunakan rumus yang betul dan menggantikan nilai yang betul di dalam rumus, terdapat 1 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat, itu soalan bernombor 14. Jadual 4 menunjukkan taburan kekerapan laju sejumlah 80 kenderaan yang melalui lebuh raya AMJ. Soalan A, 1 Roman, nyatakan kelas mode. Mode ini merupakan kekerapan paling tinggi ataupun kekerapan paling banyak di dalam suatu kelas. Jadi di sini kita boleh lihat pada jadual 4, kekerapan paling tinggi adalah sebanyak 21 dan kelasnya adalah 90-99. Jadi jawapan kita adalah kelas 90 dan hingga 99. Soalan A, 2 Roman, berdasarkan jadual 4, lengkapkan jadual 5 di ruang jawapan. Lihat pada ruangan jawapan, kita ada sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan ambil had atas untuk kelas tersebut dan ditambahkan dengan had bawah kelas berikutnya. Kemudian kita bahagi 2. Jadi 59 tambah 60, kita bahagi 2. Kita akan dapat 59.5 dan begitulah seterusnya. Sini kita akan dapat 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5. Seterusnya adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ini adalah kekerapan yang kita tambah dari kelas pertama sehinggalah kelas terakhir. Kita lihat sini. Untuk kelas pertama kita ada sifar. Kemudian kelas kedua ada 6. Jadi 6 tambah sifar dapat 6. Kemudian kelas yang ketiga ada 9. 9 tambah 3 kita dapat 15. Dan kita akan buat begitu sehinggalah kelas yang terakhir. Dan jawapan yang kita akan dapat untuk kelas pertama adalah sifar. Kelas kedua 6. Seterusnya adalah 15. Kemudian 34, 55, 65
68, 76 dan akhir sekali adalah 80. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kenderaan pada paksi mencancang. Lukis satu ogif bagi data tersebut. Pertama sekali adalah kita melukis paksi mengufuk dan juga paksi mencancang berdasarkan kepada maklumat yang telah diberi. Itu untuk paksi mengufuk 2 cm kepada 10. Kemudian untuk paksi mencancang 2 cm kepada 10 juga. Kita lihat untuk titik kita yang pertama di sini, kekerapan lengkukannya adalah 0. Kemudian yang seterusnya adalah 6. Kemudian berikutnya 15. Seterusnya 34. Dan seterusnya adalah 55. Seterusnya adalah 68. Seterusnya lagi adalah 76. Dan yang terakhir adalah 80. Okay, setelah kita plotkan ke semua titik-titik ini, kita akan sambungkan ke semua titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin. Dan graf kita akan jadi seperti ini. Baiklah, seterusnya untuk soalan C. Berdasarkan ogif yang dilukis di 14B, cari persentil ke 50. Persentil ke 50 ini merupakan data yang ke 50%. Iaitu kita ambil 50% daripada jumlah data kita ada 80. Bermaksud kita akan lihat data kita yang ke 40. Kita akan buat satu garis pada 40 dan kita akan dapatkan bacaan kita iaitu 92.5. Seterusnya pula kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A 1 Roman, kita nyatakan kelas mood, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, kita nyatakan sepadan atas untuk kesemua kelas dengan betul. Kita akan dapat 1 markah di sini. Dan seterusnya kita nyatakan kekerapan lengkukan, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya adalah soalan B, iaitu ogif kita. Kita melukis paksi mencancang dan paksi mengufuk dengan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot ke semua titik-titik kita dengan betul. Kita dapat 2 markah dan akhir sekali kita melukis satu garis lengkung yang licin dan mengenai semua titik-titik, kita dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan C, kita nyatakan jawapan kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Teruskan lagi dengan soalan yang kelima, iaitu soalan bernombor 15. Zainal mempunyai peruntukan sebanyak RM225 bagi membeli X kilogram durian dan Y kilogram mangga. Jumlah jisim kedua-dua buah itu tidak kurang daripada 15 kilogram. Jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. 1 kilogram durian ialah RM9 dan 1 kilogram mangga ialah RM5. Soalan A, tulis 3 ketersamaan linear selain X lebih besar sama dengan kosong dan Y lebih besar sama dengan kosong yang mewakili situasi yang diberikan. Kita lihat situasi kita yang pertama, iaitu membeli X kilogram durian dan Y kilogram mangga di mana jisimnya tidak kurang daripada 15 kilogram. Ini bermaksud X tambah Y tidak kurang daripada 15, bermaksud lebih besar sama dengan 15. Kemudian untuk situasi yang kedua, jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Jadi kita boleh tulis 3Y lebih besar sama dengan X. Kemudian seterusnya, peruntukan adalah RM225. Sekilo durian RM9 dan sekilo mangga adalah RM5. Jadi kita boleh tulis 9X tambah 5Y, harganya mesti lebih kecil ataupun sama dengan RM225. Kemudian untuk soalan B, guna kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg bagi kedua-dua paksi,
lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear di atas. Jadi kita akan melukis paksi X dan paksi Y di mana 2 cm kepada 5 unit. Untuk ketersamaan yang pertama iaitu X tambah Y lebih besar sama dengan 5, kita akan melukis garis X tambah Y sama dengan 5. Untuk melukis garis ini, kita kena dapatkan 2 titik. Yang pertama, kita akan gantikan nilai X sama dengan 0. Dan bila X sama dengan 0, Y akan dapat 15. Jadi titik pertama kita adalah 0, 15. Kita plot pada graf kita. Kemudian terdapatkan satu lagi titik, kita gantikan X sama dengan 15, maka Y akan dapat 0. Jadi titik kedua kita adalah 15, 0. Kita tanda pada graf, kemudian kita akan lukis satu garis penuh. Kerana ketersamaan kita ada sama dengan di bawah. Seterusnya untuk ketersamaan kita yang kedua, iaitu 3Y lebih besar sama dengan X. Dan kita akan lukis garis 3Y sama dengan X. Pertama sekali kita gantikan X dengan 0, maka Y kita akan dapat 0 juga. Dan seterusnya titiknya adalah 0, 0. Kemudian dan seterusnya kita akan gantikan pula Y sama dengan 5. Bila Y sama dengan 5, X kita akan dapat 15. Maka titik kita adalah 15, 5. Kita tanda pada graf kita. Kemudian kita sambungkan kedua-dua titik ini untuk mendapatkan satu garis lurus. Seterusnya adalah ketersamaan yang ketiga, iaitu 9X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 225. Kita akan lukis garis 9X tambah 5Y sama dengan 225. Kita akan gantikan X dengan 5, maka Y kita akan dapat 36. Titik kita adalah 5, 36. Tanda pada graf kita. Seterusnya, kita gantikan X sama dengan 10, maka Y kita akan dapat 27. Jadi titik kita adalah 10, 27, kita tanda pada graf. Kemudian kita gariskan untuk menghubungkan kedua-dua titik tersebut. Jadi seperti ini. Dan seterusnya terlihat pada soalan kita. Ketersamaan yang pertama adalah X tambah Y lebih besar sama dengan 15. Bermaksud kawasannya berada di atas garis. Seperti ini. Kemudian untuk ketersamaan kita yang kedua, 3Y lebih besar sama dengan X. Kawasan ini juga berada di atas garis. Seperti ini. Kemudian untuk garis kita yang ketiga, ketersamaan yang ketiga adalah 9X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 225. Jadi bermaksud kawasannya berada di bawah garis. Kemudian seterusnya, jawapan akhir kita kena lorek kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketersamaan ini. Jadi jawapan akhir kita adalah menjadi seperti ini. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan C. Jika Zainal membeli 10 kg mangga, berapakah baki maksimum peruntukannya itu? Di sini apabila Zainal membeli 10 kg mangga, bermaksud durian akan jadi 5. Berdasarkan kepada ketersamaan X tambah Y lebih besar sama dengan 15. Jadi mangga 10 kg dan durian dapat 5 kg. Seterusnya, peruntukan ini bermaksud jumlah keseluruhan wang yang akan dibelanjakan. Kita menggunakan ketersamaan 9X tambah 5Y. Kita akan gantikan nilai Y kita sama dengan 10 dan X kita adalah 5. Di dalam ketersamaan ini. Iaitu 9 darab dengan 5 tambah dengan 5 darab dengan 10. Kita akan dapat 95. Bermaksud Zainal membelanjakan sebanyak RM95. Jadi jumlah bakinya adalah
Kita ambil 225 tolak 95. Kita dapat RM130. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A. Kita menyatakan 3 ketaksamaan. Kita akan dapat 1 markah masing-masing. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis paksi X dan paksi Y masing-masing dengan nilai yang seragam, terdapat 1 markah. Seterusnya kita lukis 3 garis ini dengan betul, terdapat 2 markah. Dan kita lorek pada kawasan yang betul, terdapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada bahagian C. Di dalam bahagian C, kita perlu jawab mana-mana satu soalan sahaja di dalam bahagian ini. Lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian C, soalan nombor 16A. Daniel sedang mengikuti pengajian dalam bidang pastry. Dalam salah satu kursus yang ditawarkan, beliau perlu melakukan tinjauan untuk mengetahui jumlah hasil jualan kek di 2 buah kedai selama 18 hari. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan dapatan tinjauan di kedai kek Y. Soalan 1 Roman, hitung sisihan piawai bagi hasil jualan kek di kedai Y. Untuk mengira sisihan piawai, kita akan menggunakan rumus yang telah pun diberi. Mana rumus untuk sisihan piawai ini juga melibatkan X bar. X bar itu merupakan nilai min. Iaitu X bar sama dengan sigma X per dengan N. Kita akan dapatkan jumlah keseluruhan X bahagi dengan N. Iaitu bilangannya sebanyak 18. Berdasarkan kepada plot batang dan daun ini. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan 6 untuk dapatkan statistik. Dan seterusnya kita akan tekan 1, iaitu 1 variable. Kita akan masukkan nilai-nilai kita. Yang pertama, kita lihat ini, kekuncinya 45.3 bermaksud 453. Ini bermaksud untuk data kita yang pertama, kita akan ambil 453. Kita tekan pada kalkulator, 453, kita tekan sama dengan. Dan untuk data yang kedua juga, nilai yang sama, 453 sama dengan, kemudian 455 sama dengan, kemudian 459 sama dengan. Kemudian kita ambil untuk batang yang kita yang kedua. Yang pertama adalah 501, tekan 501 sama dengan 503 sama dengan 505 sama dengan 506 sama dengan dan 508 sama dengan. Kemudian kita pergi pula untuk batang yang ketiga. Kita akan tekan 551 sama dengan 552 sama dengan 552 sama dengan 554 sama dengan 557 sama dengan. Seterusnya untuk batang yang keempat, 603 sama dengan 606 sama dengan. Kemudian untuk batang yang kelima, 655 sama dengan dan 655 sama dengan. Seterusnya untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan option dan kita akan tekan 3. Pada ruangan jawapan, kita ada nilai-nilai yang perlu kita gunakan untuk mendapatkan nilai min dengan menggunakan langkah pengiraan. Iaitu berdasarkan kepada rumus min, jumlah keseluruhan X bahagi dengan N. Jadi di sini kita dah ada jumlah keseluruhan X pada baris yang kedua. Iaitu kita akan tulis 9628 bahagikan dengan jumlah data kita adalah 18. Kemudian pada paparan kalkulator juga kita dah ada nilai min, iaitu pada baris pertama. Kita akan dapat jawapannya adalah 534.5.
Seterusnya, untuk mendapatkan sisihan piawai, kita akan menggunakan rumus sisihan piawai, iaitu sigma sama dengan hasil tambah nilai X kuasa 2. Di sini kita akan lihat pada paparan kalkulator, kita akan ambil pada nilai baris ke-3. Kita akan tulis 522,0328 dan dibahagikan dengan N, itu 18. Kemudian kita akan tolak dengan nilai X bar kuasa 2, iaitu nilai min kita. 534.889 kuasa 2. Kemudian kita akan punca 2kan. Dan nilai sisihan piawai ini telah pun berada dalam paparan kalkulator kita, iaitu pada baris ke-5. Kita akan dapat 62.547. Seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Jika sisihan piawai bagi jualan kek di kedai X ialah 65.529, kedai manakah yang mempunyai hasil jualan kek yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Untuk menjawab soalan ini, kita akan membandingkan sisihan piawai untuk kedai X dan juga kedai Y. Dan kalau kita lihat untuk kedai Y, sisihan piawainya adalah 62.547 kita kira tadi. Kemudian sisihan piawai untuk kedai X diberi 65.529. Dan di sini kita kena pilih nilai sisihan piawai yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil adalah pada kedai Y. Jadi jawapan kita adalah kedai Y. Justifikasinya adalah kerana sisihan piawainya lebih kecil. Seterusnya terlihat soalan B. Raja 9 menunjukkan kek mini yang dihasilkan oleh Dania untuk projek akhir semester beliau. Bentuk kek mini tersebut adalah gabungan sebuah kuboid dan sebuah silinder. Kedudukan silinder adalah tepat di tengah-tengah kuboid tersebut. Diberi bahawa tapak kuboid adalah berbentuk segi empat sama, manakala tinggi dan diameter silinder masing-masing ialah 4 cm dan juga 6 cm. Jadi di sini tingginya adalah 4, diameternya adalah 6. Lukis dengan skala penuh, tengokkan kek mini itu pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari J. Jadi kita akan melukis pada pandangan J, apa yang kita nampak, kita akan buat lakaran dulu, iaitu segi empat tepat. Dan juga untuk silinder, kita akan nampak seolah-olah sebagai segi empat tepat juga. Seperti ini. Dan panjang KL adalah 10, diameter 6. Jadi masing-masing di sini akan jadi 2. Tinggi silinder 4, tinggi kuboid adalah 3. Kemudian kita akan melukis pada ruangan jawapan kita. Pertama sekali kita akan melukis garis KL terlebih dahulu, iaitu 10 cm. Kemudian diikuti dengan garis menegak LQ 3 cm. Kemudian garis melintang PQ 10 cm dan garis menegak PK 3 cm. Kemudian kita akan lukis untuk silinder pula. Itu kita akan lukis garis menegaknya, panjangnya adalah 4 cm. Kemudian garis melintang, diameternya 6 cm. Kemudian garis menegak seterusnya adalah 3 cm. Dan inilah rupa untuk jawapan kita untuk soalan ini. Seterusnya soalan C. Pemilik kedai Y bercadang untuk memberi satu hadiah kepada setiap pelanggan yang datang membeli kek tiramisu dan kek Fruitilicious di kedainya. Raja 10 menunjukkan 4 jenis hadiah yang disediakan. Satu Roman, lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan bagi gabungan kek dan hadiah yang mungkin diperoleh oleh seorang pelanggan. Di sini kalau kita lihat pada ruangan jawapan, telah pun diberi TB, TK, TC, tiramisu dengan bingkai. Kemudian TK adalah tiramisu dengan kalkulator. TC, tiramisu dengan cawan ataupun mark. Kemudian TP adalah tiramisu dengan pen.
Kemudian kita sambung pula dengan kek yang kedua, iaitu kek Fruitylicious, iaitu FB dan juga FK. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa A. Kek tiramisu dan alat tulis dipilih. Peristiwa kita di sini adalah kek tiramisu, kemudian digabungkan dengan alat tulis menggunakan perkataan dan. Maksud, kedua-dua peristiwa ini berlaku serentak. Jadi kita akan ambil tiramisu dengan alat tulis. Jadi alat tulis kita di sini adalah tiramisu dengan pen. Ni. Kemudian satu lagi, kalkulator juga dikategorikan sebagai alat tulis. Jadi kita akan ambil T dengan K. Jadi kesudahannya kita ada T dengan K dan juga TP. Kita ada dua peristiwa. Kita akan per dengan ruang sampel untuk mendapatkan kebarangkalian. Jadi bermaksud kita akan dapat 2/8. Ataupun kalau kita permudahkan, kita dapat 1/4. Seterusnya untuk soalan B, kek Fruitylicious atau bukan cawan dipilih. Jadi di sini kita akan gabungkan kek Fruitylicious. Kemudian seterusnya kita ambil pula bukan cawan. Gabungannya adalah atau kita akan pisahkan peristiwa ini. Pertama sekali kita akan ambil yang mana ada kek Fruitylicious, iaitu FB, FK, FC dan juga FP. Seterusnya yang bukan cawan, maksudnya selain daripada C, kita akan ambil TB, TK dan juga TP. Dan di sini kita ada 7 peristiwa kita. Peristiwa per dengan ruang sampel 7/8. Inilah kebarangkaliannya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan nilai min. Kita menggunakan rumus 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Kemudian kita mencari sisian piawai, gantikan nilai dalam rumus 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita menyatakan kedai Y 1 markah dan justifikasinya 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis dari pandangan J. Kita melukis dengan ukuran yang betul, bentuk yang betul dan lukisan yang cantik. Kita akan dapat 4 markah. Seterusnya untuk soalan C, kita lengkapkan kesudahan. Kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan C2 Roman, untuk bahagian A, kita nyatakan kebarangkalian terdapat 2 markah. Dan untuk soalan C2 Roman B, kita nyatakan kebarangkalian terdapat lagi 2 markah. Dalam keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan bernombor 17A. Adli merupakan seorang peniaga nasi lemak. Pendapatannya RMP berubah secara langsung dengan bilangan nasi lemak yang dijualnya Q bungkus dan bilangan hari dia berniaga R hari. Diberi bahawa Adli memperoleh RM300 setelah menjual 120 bungkus nasi lemak selama 5 hari. 1 Roman, ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Dan kalau kita lihat di sini, pendapatannya adalah P berubah secara langsung dengan bilangan nasi lemak yang dijual. Jadi berubah secara langsung dengan Q dan juga berubah secara langsung dengan R. Jadi P berubah secara langsung dengan Q dan R. Dan kita kena dapatkan nilai pemalar dalam bentuk persamaan, iaitu P sama dengan KQR. Untuk mendapatkan K, kita akan gantikan nilai P, nilai Q dan nilai R yang telah pun diberi. Iaitu P-nya adalah 300, Q-nya adalah 120 dan R-nya adalah 5. Dan kita akan ganti K sama dengan 300 per dengan Q 120 didarabkan dengan 5. Dan kita akan dapat nilai K-nya di sini adalah 1/2. Maka kita akan tulis P sama dengan 1/2 QR.
Seterusnya untuk soalan 2, hitung pendapatan Adli sekiranya dia telah menjual sebanyak 240 bungkus nasi lemak dalam masa 10 hari. Untuk soalan ini kita akan gantikan di dalam persamaan yang telah kita dapat. P sama dengan 1/2 Q iaitu 240 darabkan dengan R iaitu 10. Dan kita akan dapat RM RM1,200. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, nyatakan bilangan nasi lemak yang dijual sekiranya Adli memperoleh RM1,500 dalam masa 18 hari. Jadi nilai P di sini adalah 1,500 dan R-nya adalah 8. Kita akan gantikan nilai ini di dalam persamaan tadi. 1,500 sama dengan 1/2 darab 8 darab Q. Maka Q kita akan dapat 375. Kita lihat soalan seterusnya, soalan B. Setiap pagi Adli akan memandu kereta ke Pasar Tani, tempat dia berniaga nasi lemak. Graf jarak masa dalam rajah 11 menunjukkan pergerakan kereta Adli dari rumah ke Pasar Tani. Adli akan singgah sebentar di Taska Anakku untuk menghantar anaknya sebelum meneruskan perjalanannya. 1 Roman, nyatakan tempoh masa dalam minit Adli berhenti di Taska Anakku. Jadi di sini kita akan lihat kawasan graf yang mendatar, iaitu pada minit ke-10 sehingga minit ke-18. Jawapan kita di sini adalah 8 minit. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, hitung laju dalam kilometer per jam kereta Adli dari rumah ke Taska Anakku. Kata kunci di sini adalah laju. Laju kita akan ambil jarak per dengan masa. Jarak rumah Adli ke Taska adalah 5 km. Dan masa yang diambil adalah 10 minit. Jadi kita akan tulis jarak 5 per dengan masa 10 minit. Dan 10 minit ni kita akan tukar kepada jam, kita bahagi dengan 60. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 30 km per jam. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, hitung nilai M jika diberi laju purata keseluruhan perjalanan adalah 45 km per jam. Nilai M itu merupakan nilai keseluruhan jaraknya. Jadi di sini diberi laju 45 km per jam, di mana laju adalah jarak per masa. Iaitu 45 samaan dengan jarak M per dengan masa keseluruhan adalah 24 dibahagikan dengan 60. Dan kita akan dapat nilai M sama dengan 18. Seterusnya terlihat soalan C. Adli berhasrat membuat pinjaman perniagaan sebanyak RM12,000 dari Tekun Nasional bagi menambah modal perniagaannya. Tekun Nasional menggunakan kadar faedah 4% atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, manakala ansuran bulanan adalah sebanyak RM120. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Adli bagi 3 bulan pertama. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan rumus yang telah pun diberi, iaitu I sama dengan PRT. I adalah jumlah faedah yang dikenakan, sama dengan P prinsipal, R adalah kadar faedah iaitu 4% dan T adalah tempoh. Pertama sekali kita lihat faedah bulan pertama. Berapakah faedah bulan pertama yang perlu dibayar oleh Adli? Faedah bulan pertama, kita ambil P prinsipalnya adalah 12,000 darabkan dengan kadar faedah 4%. Dan terdarabkan dengan tempoh. Tempoh ni kita ambil untuk sebulan, iaitu 1/12. Jadi kita akan dapat RM40. Jadi kadar faedah untuk bulan pertama adalah RM40. Untuk mendapatkan faedah bulan kedua, kita kena tolak dengan jumlah bayaran yang telah dibayar oleh Adli. Seterusnya terlihat baki RM12,000 tolak dengan RM120, kemudian ditambahkan dengan kadar faedah. Itu RM40 tadi. Dan jumlah baki untuk selepas bulan pertama RM11,920. Seterusnya kita akan cari pula faedah bulan kedua. Faedah bulan kedua, prinsipalnya akan jadi RM11,920 darab dengan 4% darab dengan 1/12. Dan kita akan dapat kadar faedahnya di sini sebanyak RM39
73 sen. Seterusnya kita akan dapatkan baki RM11,920 tolak dengan 120 tambah dengan RM39.73 sen. Dan kita akan dapat jumlah bakinya adalah RM11,839.73 sen. Seterusnya kita akan dapatkan faedah bulan ketiga. Kita akan ambil prinsipalnya menjadi RM11,839.73 sen darab dengan 4%, darab dengan 1/2. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM39.47 sen. Jadi di sini kita ada faedah untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi kita akan tambah 40 tambah RM39.73 sen tambah RM39.47 sen. Dan jumlah keseluruhan faedah untuk 3 bulan pertama adalah RM119.20 sen. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A 1 Roman, kita ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Kita dapatkan nilai K 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk soalan A 2 Roman, kita dapat jawapannya RM1,200. Kita dapat 1 markah. Untuk soalan A 3 Roman, dinyatakan langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B 1 Roman, dinyatakan tempoh masa dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan bahagian C, kita mencari faedah bulan pertama, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 markah. Kemudian kita tambah faedah bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk soalan dari negeri-negeri yang lain pula.